Alright, Assalamualaikum. Uh, kali ni kita nak settlekan untuk bahagian IKFK switch ataupun kita panggil sebagai IKFK blend. So last time kita dah buat attributes for the fingers. So sekarang kita nak buat IKFK switch ataupun kita panggil sebagai IKFK blend. Okay, first kali IKFK tadi, kalau saya pernah tengok video tutorial sebelum ni, kita nak buat controller untuk bahagian bahu dia, shoulder, and juga bahagian elbow dia. So kita pergi ke Naps Primitive dan kita ambil circle. Okay, dan kita pergi ke dia punya shoulder dia, tekan V, and then kita snap ke tengah. Yang ni rotate Z kita tukar kepada 90 degrees, tekan enter, and then kita scale up the size. Okay, right. Okay, lepas tu kita renamekan dia sebagai left underscore shoulder FK. Okay, dan kita freeze transformation dan delete history, and then kita control D dan kita snapkan dia dekat sini, control D for duplicate, dan kita snapkan dia. So kita ada for the shoulder dan juga kita ada for the elbow. So kita make sure dia betul kat tengah ni. Okay, kita scale sikit lah size dia, buat just nice dia dengan kita punya size tangan tu. Okay, dan this one kita letak nama dia left underscore ni apa nama dia, elbow FK. Okay, so wrist kita dah ada. Okay, so kita lebih besarkan sikit. Okay, so make sure semuanya kosong-kosong punya value dia, and then kita pergi ke controllers. Kita nak break some parenting dulu. Kita nak buat parent tu, kita breakkan dia dulu, and then the constraint pun kita break balik, pasal kita nak set up break semula. Okay, so first kali kita nak break the parents. So kita just klik dekat the wrist control, tekan shift P for break ya. So sekarang bila kita dah break dia, yang controller tu dah terpisah dengan dia punya controller yang petak ni, hand punya controller dia dah separated dengan dia punya wrist control. So tapi yang ni kita still boleh adjust lah, kan. And then kita klik dekat wrist punya control, dan kita pergi ke tekan F dekat sini, dekat outliner. Kalau siapa yang hilang dia punya outliner dia, pergi ke Windows and ambil outliner. Kita klik dekat wrist, dan kita tekan F dekat kawasan outliner ni. So kita nak keluarkan dia, and then kita ada wrist orange constraint 1 ni, kita nak delete. Okay, so kita dah delete dia punya tu, dan juga yang ni still boleh control lah. Saya selalu berlaku kesilapan ni, saya lupa nak control Z betul-betul sampai dia jadi 0.1 lah. So sekejap saya nak delete, control Z balik sampai dia alih balik semula ke sini. Okay, so saya ulang balik proses dia. So yang ni should be no problem. Yang ni sepatutnya dia dah break, so kita akan delete balik lah this one. Okay, kita check balik. Okay, so ni okay, and then yang ni dah break. Okay, selepas tu kita nak buat parenting balik. So first kali kita nak select dia punya join, and then kita select dia punya shift, select dia punya controller, and then kita pergi ke constraint, and then kita ambil point constraint. Okay, so point constraint make sure kita maintain offset lah. So basically kena maintain offset, the parent point and orient kena maintain offset. So bila kita dah point constraint tu, dia dah boleh select balik lah dia punya controller dia dah follow balik. And then kita akan buat juga untuk elbow punya join dia. So kita select the bones and then select the controller, and then kita constraint, dan kita ambil point constraint, dan kita buat juga yang untuk ni, select dia punya join,
select controller, and then kita ambil constraint, dan kita ambil point constraint. Okay, so buat masa sekarang ni kita dah boleh, dan dia boleh follow sekali kita punya controller. So you guys kena test kalau dia tak follow tu means ada something wrong. Okay, lepas tu pula kita nak make sure controller ni ikut bila kita rotate dia. So bila awak rotate tu, awak nak bagi dia ikut, so kita nak buat orient constraint. Okay, so orient tu untuk rotation. So kita pilih yang kali ni kita terbalik pula, kita pilih the controller dulu, and then kita pilih the joints. Okay, and then kita ambil constraint, ambil orient. Okay, yang ni pun sama, kita ambil controller, kita ambil apa ni dia panggil join, dan kita ambil constraint, orient, and then last sekali dekat sini. Dah siap, takut dah terbuat. Controller shift select the join, sorry, and then kita ambil constraint, kita ambil orient. Okay, so sekarang ni bila saya control dia boleh rotate, tapi tak function untuk belakang ni. Okay, so untuk kita test untuk bagi dia function belakang ni, kita kena pergi kepada select the IK handle. Okay, nampak ni dekat sini ada tulis IK blend. So IK blend ni bila kita switch kepada kosong, kat sini baru dia function. See, dia dah function, dia boleh rotate. So yang ni kita akan guna sebagai FK. So kita switch balik yang ni kepada 1, so dia akan jadi FK pula. So yang ni boleh gerak. Okay, so itu benda yang kita boleh buat lah. Okay, dia boleh control dah IK and FK. Tapi isunya sekarang, problemnya sekarang ni, kita akan start confused. Sebab bila kita switch yang IK FK tadi tu menggunakan IK handle ni, dua controller tu still kita nampak, and kadang-kadang kita confuse yang mana satu kita tengah pakai sekarang ni, IK ke FK. So kita nak kena refer kat sini kan. So apa yang kita buat sekarang, kita hide kan mana yang tak perlu. So masa kita pilih FK, yang ini dia akan automatic hide dua. Tapi time kita pilih IK, kita pilih IK, yang ni yang akan hide. So yang dua ni akan ada masuk yang ni. Okay, so kita nak pergi ke animation, dan kita pergi ke key, ambil set driven key, dan kita ambil set. Okay, yang ni dia agak confusing sikit. Bukan awak je nanti confused, saya sekarang pun tengah confused. Sampai sekarang saya confused nak pilih benda ni. Okay, sebab dia ada on and off kan. So dia pening kepala sikit. Okay, tak apa, kita cuba. Okay, sebelum tu kita nak buat dia punya attributes for the IKFK. So kita pergi kepada pergi kepada rigging, dan kita ambil IKFK dekat sini. Add attribute, dan kita letak sini sebagai IKFK underscore blend. Ambil float, yang ni kita ambil kosong, minimum 10, dan kita tekan OK. Right, so dia ada dekat sini lah, IKFK blend. Okay, so kita make sure kita dah buka set driven key. Lepas tu kita select the wrist control untuk dia punya driver, dan kita select the IK handle dekat bahagian wrist ni untuk dia punya driven, and then kita pilih IKFK blend, and then the last one kita pilih IK blend. Okay, sebelum kita key, kita check dulu yang ni kita nak make sure dia set kepada 1. Okay, which is kita nak pilih dia punya IK itu on lah. Okay, yang ni kita nak set dia kepada kosong. Alright, then kita tekan key. Lepas tu kita pergi ke 10, dan kita klik dekat IK handle, dan yang ni kita pilih kosong, dan kita tekan key. Alright,
Lepas tu kita ulang sekali lagi. Saya tak tahu apa, kalau kita dah buat sekali ni tak jadi, kena ulang sekali lagi. Yang ni tekan 1. Tadi saya dah buat, and then saya try cara ni baru dia menjadi. Yang ni kita tekan 1, kita tekan enter. Lepas tu kita pergi ke controller ni, kita make sure kita pilih ni kosong, dan kita tekan key. Okay, so apa yang jadi sekarang, bila kita klik dekat wrist control, lepas tu kita setkan dia kepada kosong, kita boleh gerakkan dia punya ni lah, box ni, dan kita boleh gerakkan dia punya elbow. Okay, tapi yang ni kita tak boleh nak gerakkan. Okay, tapi so untuk gerakkan controller ni, kita kena switchkan dia kepada 10. So dia akan activate the FK blind pula. So yang ni dah tak function, tapi yang ni akan function. Okay, so yang ni akan jadi dia punya FK lah. Okay, so isunya sekarang ni, kita akan start confused bila kita bermain dengan IKFK ni. Kita tak tahu sekarang ni kita IKFK kan. So kita kena, kalau nak refer kat sini, kadang-kadang dia leceh. So apa yang kita kena buat, kita kena hidekan apa yang kita tak nak, dan kita unhide balik apa yang kita nak. Ya ke ayat tu? Macam tak betul kan, tapi tak apa, saya tunjuk dulu. So maksudnya kat sini, bila kita tekan kosong, kita set kepada 0, kita dah activate the IK. So yang kita tak nak ialah yang mana satu yang kita tak nak IK, kita tak nak this one, controller ni dengan yang ni. Bila kita onkan FK, kita tak nak yang ni, dan juga yang kotak ni. Okay, so kita buat dulu untuk IK punya dulu. So which is kita nak ni dengan ni. So yang ni kita nak hide kan. Okay, so kita pilih wrist control sebagai driver. Lepas tu kita select dua ni sebagai dia punya driven. Okay, so kita select ni IK handle. Yang ni kita akan select visibility. Okay, yang dua ni sebagai visibility. So kita klik balik dekat sini. So bila dekat IK ni, kita nak make sure dia kita key dulu. So dekat sini kita nak make sure dia kosong. Kita tekan kosong, kita tekan enter, dia akan hide. So kita tekan key. Okay, tapi bila kita switchkan dia kepada 10, kita switch kepada 10, dia akan ada balik. Klik balik sini balik klik dekat sini balik, tekan shift. Okay, lepas tu tekan ni kat visibility, tekan 1. 1 tu represent on, dan kita tekan enter, dan kita tekan key balik. Okay, so apa jadi sekarang, bila kita set IK ni kepada kosong, so dia akan hilang. Tapi bila kita set kepada 1, dan dia akan muncul. Okay, so kita boleh toggle, switchkan dia mana kita nak dan mana kita tak nak. Okay, lepas tu kita akan buat juga untuk elbow control, dan juga yang hand control yang bentuk cube ni. Nak test tak? Okay, Ctrl Z balik. So dua ni kita tak nak. Lepas tu kita setkan dia kepada load ribbon. Kita select dua-dua, dan kita tekan kat visibility. Alright, macam mana pun, first kita akan keykan dia. Kita akan keykan dia dulu. So saya biasa saya key dulu awal-awal. Lepas tu sekarang ni kita check dekat sini. Yang ni sekarang kita tengah pilih FK, which is belakang ni FK 10, dan sekarang kita nak pilih so dekat FK kita nak hidekan dia. Okay, dekat FK kita nak hidekan dia yang kotak tadi tu. So kita pilih dua-dua ni balik, kita tekan kosong, kita tekan enter, and then kita tekan key. Okay, kita tekan key.
Lepas tu kita klik dekat sini, kita nak dia pergi ke kosong. Okey, lepas tu kita klik balik dua-dua ni, dan dekat sini kita nak tekan 1, and then kita tekan key balik. Okey, so ini yang akan berlaku lah. Okey, so sekarang ni bila saya gerakkan badan, so sekarang ni kita dekat IK so IK 0, FK 10. So bila saya gerakkan badan dia, dia akan lock setempat. Okey, dia akan lock dekat satu tempat. Tiba saya nak tukar, nak switch kepada FK, so saya klik sini balik, and then saya tukarkan dia. So sekarang ni bila saya gerakkan dia, so dia boleh follow sekali pergerakan badan tu. Cuma isunya sekarang ni bila ini FK kan, so tengok tangan dia tak follow. Dia buat tangan dia tiba straight macam tu kan, dia tak follow tegak. So ini isu dia sebab kita tak parentkan the character properly. So dia punya cara dia senang je, kita tekan shift, dan kita tekan klik dekat the elbow FK, dan pergi ke shift, select the shoulder FK, dan kita tekan P untuk parent. Okay, so kita dah boleh angkat ni, tapi tangan ni still ada isu juga. And then kita nak parentkan dekat sini, tapi problemnya sekarang ni, yang ini kita tak boleh parent pasal kat sini dah terlalu banyak ada dengan parent constraint dengan orient constraint dan sebagainya. So kalau kita parentkan ni, dia akan ada isu, dia akan break all the constraint yang kita dah buat. So apa awak kena buat, awak kena groupkan dia. Ni trick yang kita akan buat sekarang. So left underscore wrist control, kita kena groupkan dia, tekan Ctrl G. Okay, klik dekat sini dan kita groupkan dia. Lepas tu kita renamekan dia. Ini boleh tutup. Dan ni kita renamekan dia sebagai left wrist control group GRP. Okay, so kita dah groupkan dia. Lepas tu kita nak buat parent constraint dekat atas group. So kita select the controller, shift, select, okay, kita select the controller, tekan control, klik dekat left wrist control group. Jangan klik kat sini, ni lain tau, kita klik dekat sini. Okay, lepas tu kita constraint dan kita ambil parent constraint. Okay, so bila kita test sekarang, tangan dia dah okay. See, tangan dia dah follow. Okay, so yang ni pun sama, kita boleh animate dia. Yang ni FK ni sebenarnya dia sangat bagus time nak buat walk cycle, dia senang. So kita animate macam ni pun dia dah boleh bergerak kiri kanan. So kalau nak pakai yang IK tadi tu, dia susah sikit. Macam ni kan, awak nak buat dia bergerak, dia leceh. Awak kena rotate ni, kena pakai this one. Mana? This one. Kena rotate, lepas tu kena adjust the elbow control. Memang agak leceh lah. So ada certain situation macam saya cakap tadi tu, yang tadi tu lebih mudah. Okay. So itulah sedikit yang saya boleh share. So kita Ctrl Z balik. Tak pun kalau tak ada Ctrl Z, kita just kosongkan, tekan enter. Dan the controller for the wrist pun kita select everything, tekan kosong, and select starting from the rotate Z. Kenapa mouse saya tak betul, susah nak select, enter. Okay, so yang ni kosong semua. Okay, so itu sahaja untuk IKFK switch yang kita dah buat. IKFK switch dengan IKFK blend tu benda yang sama. Kadang saya sebut tu, kadang sebut ni kan. So basically dia benda yang sama je. So kita dah buat itu ni, saya stop dulu, and next video kita akan buat dia punya kepala and tulang untuk jaw dia. So awak boleh continue untuk the other hand ni.
So hopefully you guys boleh buat dengan baik. Thank you. Wassalamualaikum.